Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Para pendengar umat Nabi Muhammad yang dikasihi sekalian, semoga saya dan kita semua dirahmati, diampunkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke dalam rancangan Tashih Mafahim, siri ke-19. Tashih Mafahim, sebuah rancangan yang bermaksud pembetulan, pelurusan kepada beberapa fahaman songsang yang tersebar di kalangan masyarakat. Kita nak bawa fahaman mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya semua umat Nabi Muhammad beramal dengan cara yang betul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk episod yang ke-19, ia adalah siri yang keempat sebenarnya tentang tajuk bid'ah yang menjadi polemik panjang disebabkan satu kumpulan minoriti yang wujud di kalangan masyarakat. Kumpulan minoriti ini selalu membid'ahkan amalan masyarakat, tetapi pendekatan mereka tak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Dan kumpulan ini sering menimbulkan kekacauan, kekeliruan dalam memahami Islam yang sebenar mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bid'ah dah masuk siri yang keempat. Saya nak bercakap mudah aja. Jom kita tengok beberapa kisah benar, iaitu benda-benda bid'ah yang dibuat oleh generasi salaf. Generasi terbaik umat Nabi Muhammad, yang terbaik dari segi ibadat, akhlak, adalah generasi salaf yang dipuji sendiri oleh Rasulullah. Pada kali ini, episod 19, saya nak bawakan 5-6 cerita bagaimana salaf membuat bid'ah. Bagaimana salaf membuat bid'ah dalam perkara urusan ibadat. Bukan bermaksud saya nak ajak umat Nabi Muhammad melakukan bid'ah sempurna, bukan. Saya nak bagi tahu ada bid'ah yang dibenarkan, ia dinamakan bid'ah hasanah, bid'ah baik ataupun bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, mengikut kefahaman kerangka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Hadis kisah yang pertama di kalangan tabi'in. Satu orang ulama besar hadis. Bila tersebut ulama besar hadis, tuan-tuan, mereka lah yang paling disiplin sekali. Nak sebut yang ni sunnah Nabi, ini bukan sunnah Nabi. Hak ni boleh buat, yang ni jangan buat. Iaitu Sayyiduna Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Sayyidina Abu Qilabah adalah salah seorang daripada rijal Imam Bukhari. Maksudnya, tok guru kepada tok guru kepada tok guru. Imam Bukhari. Hebatlah. Satu orang yang hebat dalam bidang hadis, juga wara', juga dari sudut kesolehan yang tinggi. Al-Imam Muslim pula meriwayatkan sebanyak 54 hadis daripada jalan Sayyidina Abu Qilabah. Tuan-tuan sekalian, apakah bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Qilabah? Berkata Imam Ahmad ibn Kamil al-Qadhi dalam kitab Tazkiratul Huffaz, karangan Al-Imam al-Zahabi, jilid kedua, muka surat 120. Hukiya anna Aba Qilabah kana yusalli fil yawmi wal laylah 400 rak'ah. Wa yuqal innahu haddatha min hifdhihi bi 60,000 hadis. Diceritakan bahawa Abu Qilabah semayang 400 rakaat sehari semalam. 400 rakaat ni tak ada satu hadis pun daripada ratusan ribu hadis Rasulullah. Tidak ada satu hadis pun yang Nabi bagi tahu untuk sembahyang malam 400 rakaat. Daripada mana Sayyidina Abu Qilabah ambil angka itu, menspesifikkan angka itu? Kenyataan itu direkodkan oleh Al-Imam al-Zahabi dalam kitab beliau yang sangat masyhur, Tazkiratul Huffaz. Satu. Yang kedua, Sayyiduna Bishrul ibn Mufaddal juga guru Imam Bukhari.
dan Imam Muslim sekaligus. Dan Bishr ibn Mufaddal ini juga guru kepada Imam Ali Al-Madini dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Hafizahumullah, rahimahumullah. Sayyidina Bishr ibn Mufaddal ni tabi'in, generasi salaf. Salaf. Apa dia buat? Berkata Imam Ahmad, kepadanya lah, iaitulah Sayyidina Bishr, kemuncak dan tathabbut kesahihan hadis di Basrah. Maksudnya, rujukan ulama hadis pada zaman itu berakhir pada siapa? Bishr ibn Mufaddal. Keilmuan tak payah bahaslah. Keilmuan dia, ingatan dia, fiqh dia. Kata Imam Ahmad, kepadanya lah kemuncak tasabut kesahihan hadis di Basrah. Beliau solat 400 rakaat setiap hari dan berpuasa sehari, berbuka sehari. 400 rakaat pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini juga bid'ah yang dilakukan oleh Imam Bishr ibn Mufaddal, dan tentu sekali ia adalah bid'ah hasanah. Maksudnya ada dalam Islam ni bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah. Jangan kita apa ni pukul rata. Bid'ah tak ada. Semua bid'ah adalah neraka. Semua bid'ah adalah sayyi'ah, jahat. Semua bid'ah adalah mazmumah, keji. Tidak. Itu pemahaman yang salah, yang perlu dibetulkan dalam siri Tashih Mafahim. InsyaAllah kita cuba untuk membetulkan perkara tersebut. Mayang sehari 400 rakaat. Tuan-tuan nak tengok ni lagi. Nak tengok, oh ni tak masuk akal lah. Antara alasan yang digunakan oleh kumpulan radikal ni, itu tak masuk akal. 400 rakaat ni berapa jam nak sembahyang? Dan berbuka sehari, berpuasa sehari. Maksudnya seperti puasa Nabi Daud yang tu ada dalam hadis Nabi SAW. Kisah ini disebutkan dalam Tabaqatul Huffaz karangan Al-Imam Suyuti, muka surat 134. Kisah seterusnya berkaitan dengan juga seorang imam. Ni cerita ni semua yang bukan orang tepi jalan zaman salaf. Imam-imam pada zaman salaf, yang sebahagiannya mujtahid, yang sebahagiannya ulama besar dalam fiqh dan sebagainya. Sayyidina Maimun ibn Mihran adalah juga rijal Bukhari dan Muslim. Rijal Bukhari dan Muslim ni maksudnya sama ada tok guru kepada tok guru Imam Bukhari, ataupun tuan guru kepada tuan guru kepada tuan guru Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan bahwasanya Maimun ibn Mihran semayang dalam tempoh 17 hari itu sebanyak 17,000 rakaat. Diriwayatkan Sayyidina Maimun ibn Mihran semayang 17 hari 17,000 rakaat, sehari 1,000. Tuan-tuan, kisah ni sengaja saya nak sebut kepada orang ramai. Sebab ada satu kumpulan ni, bila kita cerita benda macam ni, dia kata penglipu lara. No? Sedangkan kisah-kisah ini disebutkan untuk targhib. Untuk kisah yang dilakukan oleh para ulama salaf dulu ni, disebutkan untuk naikkan semangat umat Islam yang lain. Jadikan panduan, oh Masya Allah, hebat ulama dulu. Sebab tu Al-Imam Al-Zahabi membawa kisah-kisah ni dalam kitab, dalam buku beliau, antaranya Tazkiratul Huffaz jilid 1 muka surat 76. No? Muka surat 76. Kemudian Sayyidina Harith ibn Yazid, rijal Sahih Muslim. Dia ni rijal Sahih Muslim. Tak payah tanyalah kalau sebut rijal Sahih Muslim, tuan-tuan, tok guru kepada tok guru Imam Muslim, ataupun tuan guru kepada tuan guru kepada tuan guru Imam Muslim. Hebatlah ibadahnya, ilmunya, subhanallah. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani,
Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Al-Harith bin Yazid ni seorang yang fiqah dan beliau menunaikan semayang 600 rakaat setiap hari. Harith ibn Yazid semayang sehari 600 rakaat. Ambil mana 600 rakaat tu? Tak pernah Nabi ajak semayang malam 600 rakaat. Satu, saya nak bagi tahu begitu banyak jumlah mereka solat. Yang kedua, angka itu daripada mana? Itulah yang dinamakan bid'ah yang dilakukan oleh ulama salaf. Kemudian bid'ah yang seterusnya yang dilakukan oleh ulama salaf adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 101 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 kan tuan, Hijrah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni ulama tabi'in. Meninggal tahun 101 Hijrah. Imam Umar bin Abdul Aziz ni, dia buat keluar arahan, dia ulama, tapi dia presiden umat Islam ketika itu, Amirul Mukminin. Dia buat keluar arahan kepada seorang ulama hadis besar pada zaman tu, Al-Imam Zuhri, Ibn Zuhri, untuk menghimpunkan hadis-hadis Nabi dalam buku. Tidak pernah dilakukan, dan beliau adalah orang pertama yang mengarahkan arahan sedemikian. Hadis Nabi waktu tu, kawan ni tulis sikit kan. Untuk dibukukan hadis Nabi itu, dikeluarkan arahan oleh Imam Umar ibn Abdul Aziz, diarahkan seorang ulama salaf juga, dan ulama salaf tu tidak mengingkari perbuatan bid'ah tersebut. Bermaksud, ia adalah bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di atas sebab-sebab tertentu, di atas illah yang tertentu yang disebutkan, dikaji oleh para ulama pada zaman tu, maka dibenarkan bid'ah itu. Dalam kitab Wafayatul A'yan karangan Imam Ibn Khallikan, disebutkan satu kisah bahawa Sa'id ibn al-Musayyab ataupun Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu, menantu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sayyidina Sa'id ni antara ketua ulama hadis pada zaman tu. Beliau solat subuh dengan wuduk solat isyak selama 50 tahun. Bukan dia tak tidur 50 tahun. Jangan buat-buat tak faham. Jangan buat-buat tak faham dengan mengatakan kisah palsu, pengelipu lara dan sebagainya. Hati-hati dengan kumpulan radikal ni. Kisah ni disebutkan oleh Imam Ibn Khallikan dalam Wafayatul A'yan jilid kedua. Imam Sa'id ibn Musayyab ataupun Musayyib semayang subuh dengan wuduk solat isyak 50 tahun. Bukan bermaksud beliau tidak tidur, tetapi beliau mendirikan malam dengan ibadat, dan beliau hanya berehat dengan duduk macam tu je, berehat. Maksudnya lelap mata, bukan tak tidur, lelap juga kan, tetapi tidaklah lama macam kita. Lama macam kita. Kemudian saya nak sebutkan lagi kepada tuan-tuan contoh bid'ah yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, bukan orang biasa salaf. Bid'ah yang dilakukan, yang Nabi tak ajak, dilakukan. Dalam semayang ada, luar semayang ada, zikir ada, puasa ada, macam-macam. Membukukan hadis ada, semayang subuh dengan wuduk solat isyak, tak pernah disebutkan hadis yang sebegitu, ibadat yang begitu. Tapi dibuat. Khalid ibn Ma'dan seterusnya, disebutkan dia ni adalah Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, adalah rijal Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Hilyatul Awliya dan juga kitab Tazkiratul Huffaz karangan Al-Imam Az-Zahabi jilid 1 muka surat 93, Al-Imam Az-Zahabi buat main cerita ni iaitu Imam Khalid ibn Ma'dan bertasbih setiap hari 40,000 kali. Tuan-tuan cari hadis Nabi berapa ratus ribu tu, bila Nabi zikir 40,000 kali sehari? Bila? Mana hadis dia? Tak ada. Kenapa imam-imam besar zaman dulu ni, kenapa mereka berani
buat benda-benda bid'ah ni. Kalaulah kesemua bid'ah itu haram, maka mereka takkan berani untuk buat sebegini. Maka terbuktilah batil perkataan kumpulan radikal di Malaysia ni. Kalau Nabi tak buat, jangan buat. Nabi tak buat, maksudnya yang tu bukan sunnah. Ni hak kumpulan salaf yang beratus cerita yang kita boleh buat main, beratus contoh cerita yang mereka buat benda hak Nabi tak buat ni macam mana pula? Bukan orang biasa sih, kesemuanya ulama salaf, ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar, ketua muhaddis pun ada yang pada zaman itu ni yang kita sebut ni. Seperti Sina Imam Ibn Zuhri, Sa'id Ibn Musayyib, subhanallah. Khalid ibn Ma'dan bertasbih sehari 40,000 kali. Ambil mana angka itu? Ketika jenazahnya dimandikan, jarinya bergerak bertasbih. Kisah ni memang saya sengaja nak sebutkan kepada tuan-tuan supaya kita tak terlalu gopoh menyesat dan mendongengkan orang lain. Seperti yang berlaku kepada kumpulan radikal yang wujud di Malaysia dan di seluruh dunia ni, yang mengkacau, mengganggu gugat keharmonian umat Islam, kefahaman umat Islam. Entah. Metod yang kita bawa sama dengan semua mufti yang ada di Malaysia ni, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaman yang sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mazhab akidah Asy'ariyah, fiqh Syafi'i, dan juga bertasawuf dengan mazhab Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Kemudian tuan-tuan, Umair ibn Hani'. Umair ibn Hani' dalam kitab Tahdzibut Tahdzib jilid 8 muka surat 134 dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam jilid 1 muka surat 446. Kitab-kitab ni terkenal lah, orang mengaji dia tahu lah. Disebutkan Umair ibn Hani, ini ulama tabi'in tuan-tuan, ulama tabi'in. Solat sehari 1000 kali sujud. Tuan-tuan nak kata dongeng lagi? Nak kata penglipu lara? Seperti tumahan jahat yang dibuat oleh kumpulan radikal ni, yang kerap membid'ahkan orang, mudah membid'ahkan amalan masyarakat, mudah menuduh orang lain yang benda yang dia tak faham. Dia tak faham, betul dia tuduh orang penipu lara, sesat dan sebagainya. Umar bin Hani radhiyallahu anhu semayang sehari 1000 kali sujud dan membaca tasbih subhanallah, subhanallah 100,000 tasbih. Nabi tak buat. Nabi tak pernah buat 100,000 tasbih ni. Maksud saya tidak ada hadis yang suruh buat dengan cara yang spesifik macam tu. Tak ada. Sehari 100,000 tasbih, itu bukan ajaran Rasulullah dengan angka spesifik begitu. Di mana Umair bin Hani radhiyallahu anhu ulama ni buat? Dia ambil daripada mana? Abu Uthman An-Nahdi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala jilid 4 muka surat 175. Juga karangan Al-Imam Al-Zahabi, murid kanan kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Imam Al-Zahabi kata Abu Uthman An-Nahdi semayang 100 rakaat semayang sunat di antara Maghrib dan Isyak. Merepekkah Imam Al-Zahabi ni? Penglipu lara kat Imam Al-Zahabi ni? Buat main cerita-cerita bid'ah yang Nabi tak buat? Tak. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami benda apa yang bid'ah, benda apa yang tidak bid'ah. 100 solat sunat antara Maghrib dengan Isyak. Yang terakhir sekali, iaitu Abu Hamdun. Al-Imam Abu Hamdun dalam kitab Sifatus Saffah karangan Al-Imam Ibnul Jauzi, jilid yang kedua muka surat 239. Menarik kitab Sifatus Saffah, kecil sejilid saja. Lagi banyak kisah penglipu lara, kisah bid'ah dalam tu. Banyak syarat. Bukanlah bid'ah menyeleweng betul tuan-tuan. Saya nak sebut hak kumpulan radikal tadi ni lah. Saya dah habiskan Sifatus Saffah tu kan. Dalam tu ada beratus kisah yang hari ni kalau kita bentangkan kisah-kisah tersebut karangan Imam Ibnul Jauzi tadi, maka kumpulan radikal
hak ada ni, hak sikit ni, dia akan sebut benda tu tak betul, kisah tu merepek dan sebagainya. Dalam kitab Sifatus Safwah, tuan-tuan, Al-Imam Abu Hamdun, apa dia buat? Sebelum dia tidur, dia akan mendoakan 300 nama para sahabat satu persatu sebelum tidur. Pun Nabi tak buat. Nabi tak pernah ajak. Pasal apa 300? Doalah semua umat Islam. Siapa yang ajak doa satu persatu nama sahabat ni? Itu bid'ah. Dan ia juga dibenarkan. Antara bid'ah yang dibenarkan yang kita boleh tiru. Hak tuan-tuan dengar ni, kita boleh tiru. Tuan-tuan, selain daripada membetulkan balik fahaman yang songsang yang disebarkan oleh kumpulan radikal ni, hak selalu membid'ahkan orang, cepat mensyirikkan orang ni, gelojoh mensyirikkan, membid'ahkan orang ni, saya juga nak mengajak tuan-tuan untuk kita tiru amalan-amalan yang diajarkan oleh sebaik-baik umat Nabi Muhammad, iaitu golongan salaf, apa yang mereka buat. Cuma kita jangan pandai-pandai mereka-reka amalan-amalan ibadat. Tak boleh, sebab kita tidak ada kemampuan tersebut. Apa yang ulama ajar, ulama kata yang ni boleh, yang tu kita buat. Nah, dan kumpulan yang satu lagi, kita minta untuk dia berlapang dada. Berlapang dada dengan tidak menuduh apa yang kita bawa daripada amalan salafus salih ni sebagai bid'ah, haram, keji, neraka dan sebagainya. Semoga kita semua mendapat hidayah, bimbingan daripada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.